Hari ini, marilah kita belajar firman Tuhan dengan tajuk Kewajiban Anak dengan Sepenuh Hati. Kalian semua, anda fikir apakah itu kewajiban anak dengan sepenuh hati? Tidak sesuai jika kita berkata, aku akan mengamalkan kewajiban anak terhadap ibu bapa syurgawiku tanpa mengetahui apakah kewajiban itu dengan sepenuh hati. Betul? Sama seperti kita mesti menyembah apa yang kita kenal, kita mesti amalkan kewajiban anak dengan mengetahui apakah itu. Anda fikir apakah kewajiban anak dengan sepenuh hati? Sudah tentu ada banyak cara. Bertambah dalam iman ialah salah satu cara dan ketaatan juga satu cara untuk mengamalkan kewajiban anak. Betul? Mematuhi peraturan, ketetapan, dan hukum yang diberikan oleh bapa dan ibu juga ialah kewajiban anak. Antara banyak cara kewajiban anak, marilah fikirkan tentang misi penginjilan dan sebab mengapa ia cara untuk mengamalkan kewajiban anak terhadap ibu bapa rohani kita. Hari ini, marilah kita mengambil masa untuk memahami tentang penginjilan yang merupakan kewajiban anak dengan sepenuh hati. Marilah melihat buku Keluaran, bab 20, ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dalam erti kata lain, maksudnya ialah, amalkanlah kewajiban anak terhadap ibu bapamu. Marilah melihat buku Efesus, bab 6, ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, kerana haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Maksudnya, amalkanlah kewajiban anak terhadap ibu bapamu. Ini adalah apa? Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Mengamalkan kewajiban anak terhadap ibu bapa fizikal juga adalah hal yang sangat penting. Namun, apabila kita memahami hal ini mengenai ibu bapa rohani kita, kita akan tahu mengapakah Tuhan berkata bahawa ini ialah hukum yang pertama. Marilah melihat buku Matius, bab 22, ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahawa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan kemudian dengan apa? Dengan segenap jiwamu dan kemudian dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang apa? Hukum yang pertama. Tuhan berkata bahawa mengamalkan kewajiban anak terhadap ibu bapa ialah hukum yang pertama. Tetapi di dalam buku Matius bab 22, Tuhan memberitahu kita bahawa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh jiwa kita, dan dengan sepenuh akal budi kita ialah hukum yang pertama. Secara rohani dan juga jasmani, mengamalkan kewajiban anak terhadap ibu bapa adalah yang paling utama. Tiada yang lebih besar daripada itu. Dalam 10 hukum pun, Tuhan memberikan kita, hormatilah ayahmu dan ibumu. Di dalam buku Matius bab 22, Tuhan meminta kita untuk mengasihi ibu bapa rohani bukan hanya separuh hati, tetapi dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dan dengan sepenuh kekuatan kita. Tuhan memberikan kita hukum ini sebagai yang utama, sebagai hukum yang terbaik dan pertama. Kalau begitu, Tuhan paling gembira dengan apa? Kalian semua, anda tahu cerita tentang anak lelaki yang mengamalkan kewajiban anak dahulu kala, betul? Ibunya sangat sakit, sehinggakan mungkin mati bila-bila sahaja. Tetapi dia ingin sekali makan strawberry yang pernah dimakan sebelum ini. Sementara anak lelaki menjaganya, dia memberitahu bahawa dia mahu makan strawberry. Pada masa sekarang, kita boleh mendapat strawberry walaupun dalam musim sejuk kerana kita mempunyai rumah hijau. Tetapi pada masa dahulu, mustahil untuk mendapat strawberry pada musim sejuk. Strawberry tidak boleh tumbuh pada musim sejuk di Korea kerana suhu berada di bawah sifar. Tetapi ibunya mahukan strawberry. Anak itu keluar untuk melakukan sesuatu yang mustahil hanya kerana itulah apa yang ibu dia mahukan. Inilah kewajiban anak. Permintaan ibu tidak dapat dikabulkan dalam realiti. Apabila dia berkata,
"Sayang, aku mahu makan strawberry." Anak lelaki itu boleh berkata kepada ibunya, "Apa yang kamu katakan? Sekarang musim sejuk. Di manakah kita boleh mendapat strawberry?" Tetapi itu bukanlah apa yang dia katakan. Dia menghormati permintaan ibunya. Jadi dia keluar untuk mencari strawberry. Dia mencarinya di sini sana. Tetapi adakah dia dapat mencari strawberry? Tidak kira betapa giginya, dia mencari di atas gunung dan di padang. Dia tahu hal itu mustahil menurut hukum alam semula jadi. Tetapi dia berfikir, inilah apa yang ibuku mahukan. Aku akan mencuba. Syurga terharu dengan kasih sayang anak lelaki itu. Dan dia diberikan strawberry yang mustahil untuk dicari pada musim sejuk. Ini ialah cerita dari buku, tetapi ia menunjukkan bahawa syurga melihat hati, bukan? Hari ini, Tuhan meminta kita untuk mengasihinya dengan sepenuh hati dan akal budi kita. Jadi kita mesti meletakkan sepenuh hati dan akal budi kita dalam menghormati ibu bapa syurgawi. Walaupun seseorang itu mempunyai personaliti yang kasar, dia perlu melembutkan personalitinya yang kasar dan menghormati kata-kata ibu bapanya. Kita juga perlu menunjukkan kehendak untuk mencapai bahkan apa yang mustahil jika itulah apa yang ibu bapa kita minta untuk dilakukan. Apabila kita berbuat demikian, Tuhan membantu kita. Adakah terdapat sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Tiada. Semuanya akan terjadi. Walaupun hanya dengan melihat diri kita, yaitu manusia, bukankah ini keajaiban? Hakikat bahawa kita sedang bernafas dan bergerak itu sendiri ialah keajaiban. Membantangkan Tuhan menciptakan segala-galanya, Dia memenuhi segala-galanya apabila Dia melihat bahawa kita mempunyai pemikiran yang betul. Apakah yang ibu bapa syurgawi kita minta kita lakukan menggantikan strawberry? Mereka berkata, marilah kita selamatkan semua keluarga syurgawi kita yang hilang. Inilah apa yang bapa dan ibu mahu kita lakukan. Daripada berfikir, aku tidak dapat kerana sebab ini, aku tidak dapat kerana keadaan itu, jika kita berusaha untuk mencari jalan bahkan dalam keadaan yang mustahil, siapakah yang terharu? Tuhan terharu. Berfikir, mereka sangat berusaha untuk mengamalkan kewajiban anak. Kemudian, apakah yang dibuka di sana? Pintu dibuka dan buah dilahirkan. Jalan-jalan dibuat di tempat yang mustahil. Kalau begitu, mengapakah kita perlu mengamalkan kewajiban anak terhadap ibu bapa syurgawi? Tuhan tidak memerintahkannya untuk menerima usaha dan kerja keras daripada anak-anaknya. Ada sebab kita mesti melakukan itu. Di manakah kita tinggal pada asalnya? Kita tinggal di syurga. Sejarah Ayub dan dalam buku Pengkhotbah menunjukkan bahawa kita wujud bahkan sebelum bumi ini diciptakan pun. Ia bukan cerita tentang badan fizikal kita. Melalui apa yang tertulis di dalam buku Ayub, Amsal dan Pengkhotbah, kita boleh memahami bahawa ada cerita tentang roh kita. Mengapakah kita yang sepatutnya berada dalam kemuliaan di syurga datang ke bumi ini? Pada asalnya kita ialah malaikat di syurga. Kalau begitu, mengapakah kita terpaksa menjalani kehidupan sebagai pengembara yang sementara dan pendek memakai jubah badan di bumi ini? Ada sebab yang pasti mengapa kita datang ke bumi ini. Marilah melihat buku ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di sini, anak manusia ialah Yesus, betul? Mengapakah Yesus datang ke bumi ini? Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Semua kehidupan di bumi ini memerlukan keselamatan. Kehidupan yang sempurna dan memuaskan tidak boleh diberikan kepada sesiapa sahaja di bumi ini. Yesus Kristus berkata bahawa Dia datang ke bumi ini untuk menyelamatkan orang yang tinggal di bumi. Kalau begitu,
Keselamatan yang akan kita terima berada pada tahap yang berbeza sepenuhnya dengan kehidupan di bumi ini sehingga kan tidak dapat dibandingkan. Di bumi ini, kita tiada pilihan tetapi menjadi tua dan berlari ke arah stesen terakhir yang dipanggil maut. Kita semua mahu mempunyai kegembiraan abadi, kegirangan abadi, dan kehidupan kekal. Tuhan telah menyediakan semua ini untuk kita. Untuk melakukan kerja ini, Yesus datang ke bumi ini. Dia mencari semua yang hilang dan membimbing mereka ke surga. Ini dipanggil kerja penyelamatan. Kalau begitu, mengapakah kita pada asalnya berada bersama dengan Tuhan di kerajaan surga, tetapi kemudian kita hilang? Mesti ada sebab mengapa kita hilang. Apabila seorang ibu dan anaknya pergi ke pasar atau ke pusat membeli belah, ibu memegang tangan anak dengan erat dan berkata kepada anaknya, "Jangan lepaskan tanganku, jangan kehilangan tumpuan kamu, jangan pergi terlalu jauh." Tetapi bagaimanakah kelakuan anak-anak? Jika mereka melihat mainan yang mereka sukai, snack atau makanan yang mahu dimakan, perhatian mereka beralih dan melepaskan tangan ibunya. Semasa ibu fokus terhadap mencari sesuatu yang dia perlukan, anak pergi jauh dan hilang. Seperti ini, apabila anak hilang, ada sebab mengapa dia hilang. Kalau begitu, mengapakah kita, ahli-ahli keluarga surgawi yang menikmati kehidupan kekal dan berkat bersama dengan Tuhan di surga, hilang dan menjadi keluarga yang tersebar? Alkitab menjelaskan bahawa sebabnya ialah dosa kita. Betul? Buku Matius bab 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan siapa? Orang berdosa. Memanggil bermaksud mencari. Kristus datang ke bumi ini untuk mencari pendosa. Apabila membandingkan dua ayat ini, kita boleh mendapat jawapan terhadap soalan tentang mengapakah kita hilang dari kerajaan surga. Bukan? Apabila ajaran-ajaran Alkitab ini menyentuh hati, kita boleh meletakkan sepenuh hati, akal budi, sepenuh jiwa, dan sepenuh kekuatan kita dalam menghormati Tuhan. Apabila kita memahami perkara-perkara ini hanya sebagai pengetahuan, kita berasa bahawa firman ibu bapa kita adalah membebankan. Menginjil adalah meletihkan. Datang untuk ibadah juga membebankan. Kita akan membuat alasan untuk segala-galanya dan merungut. Adalah penting untuk mengetahui segala-galanya, tetapi menyedarinya adalah lebih penting. Apabila mempunyai kesedaran, kita dapat mengamalkan kewajiban anak dengan sepenuh hati. Perbuatan sendiri tanpa hati adalah tidak penting. Apabila hati kita terharu dan mempraktikkan sesuatu dari hati kita, itu adalah mengamalkan kewajiban anak. Kalian semua, anda mengetahui sebaiknya cerita tentang anak lelaki yang mengamalkan kewajiban anak dan yang tidak, betul? Anak lelaki yang tidak mengamalkan kewajiban anak pergi ke rumah anak lelaki yang seorang lagi kerana tertanya-tanya mengapakah dia dipuji. Di sana dia melihat anak lelaki yang mengamalkannya masuk ke dalam selimut sebelum bapa dia baring dan memakai kasut sebelum bapanya memakainya. Di mata anak lelaki yang tidak mengamalkan kewajiban anak, hal itu kelihatan tidak sukar. Apabila dia melihat bagaimanakah anak lelaki yang lain mengamalkan kewajiban anak, dia berfikir hal itu kelihatan agak mudah. Jadi anak lelaki yang tidak mengamalkan kewajiban anak kembali ke rumah dan masuk ke dalam selimut untuk bapa dia serta berbaring terlebih dahulu kerana dia sangka itulah kewajiban anak. Apabila bapa dia datang ke bilik untuk tidur, dia menjadi marah dan berkata, "Aku tidak dapat terima kamu tidur sebelum aku. Tetapi kamu berbaring sebelum aku datang ke bilikku. Dari manakah kamu belajar kelakuan yang biadab ini?" Anak lelaki yang mengamalkan kewajiban anak dipuji apabila dia berbuat demikian. Tetapi anak lelaki yang tidak mengamalkan kewajiban anak menghadapi masalah walaupun dia melakukan perkara yang sama. Dia berfikir, mungkin ini bukan caranya. Dan keesokan paginya, dia memakai kasut bapanya dan berjalan di laman. Apabila bapanya mahu keluar untuk berjalan-jalan, kasutnya tidak dapat dijumpai. Kemudian, dia menyedari bahawa anak lelakinya berjalan dengan memakai kasutnya. Dia menjadi marah dan berkata, "Kamu bahkan tidak tahu yang manakah kasut aku? Betapa biadabnya kamu berjalan sekeliling dengan memakai kasut bapa kamu." Apa sahaja yang anak itu lakukan, dia menghadapi masalah.
Anak lelaki yang mengamalkan kewajiban anak dan anak lelaki yang lain melakukan perkara yang sama. Tetapi apakah perbezaannya? Anak lelaki yang tidak mengamalkan kewajiban anak itu melakukannya bukan dengan sepenuh hati. Jika anak lelaki yang tidak mengamalkan kewajiban anak melakukannya terhadap ibu bapanya dengan sepenuh hati, bapanya akan tahu. Bapa akan tahu dia memakai kasutku terlebih dahulu untuk menghangatkannya agar kakiku tidak akan berasa sejuk. Dia telah menyiapkan tilam dan selimut serta berbaring di sana terlebih dahulu kerana dia risau tentang aku. Jika aku berbaring di atas tilam yang sejuk, aku akan merosakkan kesihatanku. Sesuatu yang dilakukan dengan sepenuh hati boleh difahami melalui hati. Sebab itulah walaupun kedua-dua mereka melakukan perkara yang sama, seorang dipanggil sebagai anak yang mengamalkan kewajiban anak, sementara yang lain dipanggil sebagai anak yang tidak mengamalkan kewajiban anak. Perbezaannya ialah sama ada mereka melakukannya dengan sepenuh hati atau tidak. Kalau begitu, betapa beratnya dosa yang kita lakukan di surga. Kita boleh mendapat jawapan semudahnya kepada soalan ini melalui buku Roma bab 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah apa? Maut. Apakah upah dosa yang kita lakukan di surga? Maut. Apabila kita menyatakannya dengan kod jenayah, ia hukuman mati. Kita melakukan dosa yang patut mendapat hukuman mati dan dibuang ke bumi ini. Kita ialah pendosa surgawi seperti itu. Tetapi siapakah yang mati untuk menghapuskan dosa, menggantikan kita? Bapa surgawi dikorbankan untuk kita. Apabila kita melihat apa yang Tuhan lakukan untuk kita selama 1,500 tahun, kita dapat memahami bahawa Ibu Surgawi menjadi korban persembahan untuk korban pengampunan dosa bagi kita. Apabila kita melihat segala-gala yang berlaku dahulu, kita boleh sedar bahawa dosa kita bukan hanya dosa yang mudah atau kecil, tetapi kita melakukan dosa yang amat berat yang tidak dapat diampunkan. Inilah masa silam kita. Walaupun kita melakukan dosa ini, Tuhan tidak membenci atau menghalau kita. Sebaliknya, untuk menyelamatkan kita pendosa, Dia mengorbankan badannya yang mulia dan kudus di atas salib serta mati, menggantikan kita. Sebab itulah Tuhan berkata, kasihilah Tuhanmu dengan sepenuh hatimu dan dengan sepenuh jiwamu. Inilah perintah yang pertama dan utama. Tuhan ialah ibu bapa rohani kita. Di dalam buku 2 Korintus bab 6, Tuhan berkata, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku lelaki dan anak-anakku perempuan. Dan di dalam buku Galatia bab 4 tertulis, kita mempunyai ibu. Kita mempunyai bapa dan ibu serta anak-anak lelaki dan perempuan mereka. Mereka ialah ibu bapa kita dan kita ialah anak-anak mereka. Alkitab mengajar bahawa sebagai anak-anak, kita harus mengamalkan kewajiban anak terhadap ibu bapa kita. Walaupun kita melakukan dosa yang sebegitu besar dan berat, Tuhan tidak membuang kita. Tertulis bahawa ketika kita masih pendosa, Tuhan memikul beban salib menggantikan kita dan Tuhan mati untuk kita di tempat yang kita sepatutnya mati. Melalui semua ini, kita boleh memahami sekali lagi mengapakah kita, anak-anak, perlu mengamalkan kewajiban anak terhadap Tuhan dengan sepenuh hati. Apabila kita kehilangan dan ketinggalan butir-butir ini, pandangan yang syaitan berikan kepada kita semakin bertambah. Kita menjadi bangga dan sombong serta mahu memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Kita tidak mempunyai apa-apa untuk dimegahkan. Kita tidak perlu memegahkan tentang pengetahuan, keberanian, atau kekayaan kita. Kita hanya perlu memegahkan tentang Bapa dan Ibu Surgawi yang banyak berkorban untuk menyelamatkan kita. Saya percaya inilah salah satu cara untuk bertaubat terhadap Ibu Bapa Surgawi yang mengorbankan diri mereka untuk kita. Memandangkan kita ialah orang yang melakukan dosa yang tidak dapat diampunkan, siapakah kita jika mengatakan bahawa kita tidak berdosa? Di dalam buku 1 Yohanes bab 1 ayat 7 tertulis,
Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, apakah yang kita lakukan? Maka kita menipu diri kita sendiri. Sebab itulah kita seringkali mengatakan tentang diri sendiri, Tuhan, aku pendosa. Marilah melihat ayat 8 sekali lagi. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi apa? Pendusta. Tuhan memberitahu bahawa kita ialah pendosa dan mendesak kita supaya bertaubat secepatnya dan menerima keselamatan. Tetapi jika kita berkata, aku tidak berdosa, kita membuatkan Tuhan yang mengajar bahawa kita telah berdosa sebagai pendusta. Maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kita ialah pendosa surgawi. Kita ialah pendosa yang tidak boleh menafikan dosa kita. Tuhan tidak mempunyai dusta. Tuhan bukan pendusta, betul? Tuhan selalu mengajar kita tentang kebenaran yang betul, menginjil kepada kita apa yang benar, dan mahu kita pergi ke jalan sebenar. Mereka ialah Tuhan Bapa dan Ibu kita yang abadi. Memandangkan kita melakukan dosa di surga yang patut dihukum mati dan turun ke bumi ini, kita perlu bertaubat di atas semua dosa itu. Dan jika tidak dapat diampunkan, kita tidak dapat kembali ke tanah air surgawi abadi. Untuk melakukan kerja ini, siapakah yang datang ke bumi ini? Bapa surgawi dan Ibu surgawi datang. Adakah mudah bagi mereka untuk mengampunkan dosa kita? Ada proses yang menyakitkan, sehingga kan Tuhan berkata, jika boleh, semoga cawan ini diambil daripada aku. Walaupun itu ialah proses yang menyakitkan, Dia menjalankannya, menggantikan kita. Kita ialah pendosa yang memaksa ibu bapa ke dalam kesengsaraan seperti itu. Kerana kita tidak memahami prinsip-prinsip syurga rohani ini, kita menjadi sombong di bumi seperti buah oki yang membandingkan ketinggiannya. Cuba melihat siapakah yang lebih hebat dan siapakah yang lebih baik di dunia ini. Kita tidak harus berfikir, aku perlu dilayani lebih baik dan kamu boleh kurang dilayani. Sebab itulah Ibu Surgawi selalu berkata bahawa Dia paling gembira apabila kita bersatu. Kita tidak boleh bersatu jika kita cuba menggembirakan diri sendiri sahaja. Jika kita cuba melakukan apa yang menggembirakan sahaja, bolehkah kita bersatu? Jika kita hanya mengejar kegembiraan diri sendiri, kita tidak boleh bersatu. Satu pihak perlu mengalah. Abraham berkata, jika kamu pergi ke kanan, aku akan pergi kiri. Jika kamu pergi ke kiri, aku akan pergi kanan. Kamu pilih semuanya dahulu, kemudian aku akan pilih yang tinggal. Kemudian, akhirnya, keamanan datang kepada hamba-hamba Abraham dan hamba-hamba Lot. Bagaimanakah keadaannya sebelum itu? Hamba-hamba Lot dan hamba-hamba Abraham sentiasa bertengkar. Apabila mereka semua mahukan sesuatu yang baik, mereka hanya berkelahi dengan satu sama lain. Ya, kerana mereka hanya memikirkan tentang kedudukan yang mereka mahukan dan tempat yang mereka mahu pergi. Namun, Abraham berfikir bahawa mereka memerlukan perpaduan. Jadi dia mengalah. Dia boleh mengambil segala-galanya terlebih dahulu dalam kedudukan yang lebih tinggi sebagai pakcik. Tetapi dia berkata kepada anak saudaranya, kamu buat dulu. Jika kamu pilih yang baik, aku akan ambil yang tinggal. Aku akan buat apa yang kamu tidak mahu buat dan kamu boleh miliki apa yang kamu mahukan. Jadi Lot mahukan Sodom dan Gomora kerana kawasan itu kelihatan kaya dan rumput ternak kelihatan baik. Berfikir bahawa hidupnya tidak akan susah hanya jika dia memiliki tanah itu, dia memilih kawasan itu, dan Abraham memilih kawasan yang bertentangan.
Namun, apakah yang berlaku kepada Sodom dan Gomora yang Lot pilih pada akhirnya? Ia menjadi tempat-tempat tragik yang menerima penghakiman api daripada Tuhan. Kalian semua, kita perlu merenungi diri sendiri, memikirkan perkara-perkara yang berlaku pada masa lepas. Jika kita hanya berfikir, Tuhan, aku pendosa, bolehkah kita mempunyai rungutan? Walaupun hanya untuk hakikat bahawa kita diselamatkan, kita mesti selalu bersyukur kepada Tuhan dan mengamalkan kewajiban anak terhadap Tuhan dengan sepenuh hati kita. Bukankah ia benar? Hari ini, marilah kita semua menjadi anak yang mengamalkan kewajiban anak terhadap bapa dan ibu dengan sepenuh hati. Kita memikul dosa surgawi yang akan membawakan kita maut yang abadi. Aku tidak dapat memberikan pengampunan dosa, melainkan aku tidak mati dan mengorbankan diriku. Jadi, Tuhan memilih hidup yang Dia tidak mahukan, supaya Dia boleh memberikan kita sesuatu yang baik terlebih dahulu, seperti yang Abraham lakukan. Kita memaksa ibu bapa kita pergi ke dalam maut, salib, dan dihalang, serta difitnah. Walaupun begitu, jika kita mahukan kedudukan yang lebih tinggi, keadaan yang lebih baik, dan persekitaran yang lebih baik, kita perlu faham bahawa, seperti anak lelaki yang tidak mengamalkan kewajiban anak, kita hanyalah meniru kebenaran perjanjian baru, tidak mempelajari hati. Marilah melihat buku Efesus bab 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, apakah yang kita perolehi? Kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Apakah darahnya? Dalam erti kata lain, kematian, pengorbanan, dan penderitaannya. Apa yang boleh diperolehi melalui ini ialah pengampunan dosa kita. Jadi kita harus tahu mengapakah kita harus mengamalkan kewajiban anak dengan sepenuh hati dan mengapakah itu ialah penginjilan. Kalian semua, adakah mudah untuk menginjil? Rasul Paulus yang menginjil lebih daripada semua orang lain berkata, tiada buah boleh dilahirkan tanpa kesakitan melahirkan anak. Itulah betapa sukarnya menginjil. Apabila memahami sepenuhnya mengapakah harus menginjil, kita boleh mempunyai hati anak lelaki yang mengamalkan kewajiban anak yang keluar untuk mencari strawberry pada musim sejuk. Apabila kita mempunyai hati itu, Tuhan membuka jalan di tempat yang tiada jalan dan runtuhkan dinding yang menghalang kita serta membuat pintu di tempat yang tiada pintu. Apabila kita menginjil untuk mengamalkan kewajiban anak dengan sepenuh hati, bukan hanya meniru seseorang, Tuhan akan membuatkan semua jenis halangan runtuh. Dia akan membuatkan kota Yeriko runtuh dan membuka jalan di Laut Merah. Dia akan memberikan makanan di padang gurun di mana langsung tidak ada makanan dan kita akan mendapat daging yang mahu dimakan. Dan batu memberikan air di tempat yang tandus di mana langsung tiada air. Semua ini mungkin berlaku apabila kita menginjil dan mengamalkan kewajiban anak dengan sepenuh hati. Hari ini, kita telah belajar bahawa mengamalkan kewajiban anak dengan sepenuh hati ialah menginjil. Bapa Surgawi kita menumbuhkan kebenaran pasca perjanjian baru dengan pengorbanannya dan membenarkan kita mengambil bahagian dalam roti dan wain. Dan Dia membuka jalan mulia bagi kita untuk kembali ke kerajaan surgawi yang kita hilang. Ibu bapa surgawi kita paling gembira dengan apa? Apakah yang paling mereka mahukan? Buku Lukas bab 15 memberikan jawapan kepada ini. Betul? Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada apa? Sukacita di surga karena satu orang berdosa yang melakukan apa? Yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Apakah maksudnya akan ada lebih sukacita? Maksudnya, Tuhan akan lebih bersukacita. Betul? 99 orang yang soleh di surga, itu bukan bilangan yang kecil. Tetapi jika kita membimbing seorang pendosa untuk bertaubat dan kembali ke surga, akan ada perayaan, jamuan, dan kegembiraan yang besar di surga.
Namun, jika kita tidak menginjil dengan sepenuh hati kita, kadangkala buah akan jatuh sebelum masanya. Semua buah diberi oleh Tuhan. Ada semua jenis buah yang berbeza di dusun. Siapakah yang membuatnya seperti itu? Tuhan yang membuatnya. Sama juga, siapakah yang membenarkan semua buah rohani kita dihasilkan? Tuhan melihat kita dan berkata, hasilkanlah apel yang lebih manis dan masam. Tuhan membenarkan kita menghasilkan buah menurut usaha kita yang ikhlas. Tuhan tidak meminta kita untuk menginjil kerana Dia tidak boleh menginjil. Tuhan sedang memerhatikan siapa yang lebih bersyukur terhadap rahmat pengampunan dosanya dan siapakah yang memahami dengan sepenuh kehendaknya. Dosa pemberontakan yang kita lakukan terhadap Ibu Bapa Surgawi kita tidak dapat diampunkan. Tetapi Ibu Bapa Surgawi mengorbankan nyawa mereka untuk kita, yaitu pendosa yang suka memberontak, serta mereka dipersendahkan, dicemu dan dihina oleh makhluk-makhluk. Tiada sebab bagi mereka untuk datang jauh ke bumi ini dan banyak menderita. Jika mereka tidak mengambil berat tentang kita, mereka boleh menerima kemuliaan di surga buat selama-lamanya. Mengapakah Tuhan datang ke bumi ini dalam pakaian badan, menderita, dan menjalani jalan kehidupan manusia yang sengsara? Memakai pakaian manusia itu sendiri ialah kesakitan. Walaupun untuk sebab ini sahaja, kita tidak mempunyai sesuatu yang kita boleh katakan kepada bapa dan ibu. Tiada apa-apa lagi yang boleh kita minta. Hanya untuk hakikat bahawa mereka memberikan kita keselamatan. Sekarang, kita perlu bertindak sebetulnya dan menjalani kehidupan contoh untuk orang di sekeliling agar bapa dan ibu kita dapat menerima kemuliaan dan penghormatan daripada semua manusia di dunia. Kita semua ahli keluarga Sion mesti menyempurnakan kerja penginjilan melalui mengamalkan kewajiban anak dengan sepenuh hati agar kita dapat selalu memuliakan bapa dan ibu. Marilah melihat buku Yesaya bab 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa melakukan apa? Berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Mereka semua akan datang. Keputusan ini boleh dihasilkan apabila kita menginjil, iaitu mengamalkan kewajiban anak dengan sepenuh hati. Marilah melihat ayat 4. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendung. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Kita berseri-seri apabila sangat gembira, sehingga akan tidak dapat menyembunyikan kegembiraan kita. Ayat 21, pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkukan yang ku tanam sendiri. Untuk apa? Untuk memperlihatkan keagunganku. Marilah melihat apakah yang akan berlaku jika kita menyedari bahawa kita ialah pendosa dan mengamalkan kewajiban anak terhadap Tuhan dengan sepenuh hati serta memberikan kemuliaan mengetahui rahmat mereka. Ayat 22. Yang paling kecil akan menjadi apa? Menjadi kaum yang besar. Dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Orang datang bukan kerana seseorang menyampaikan khutbah yang hebat atau mengajarkan firman sebaiknya. Keputusan yang baik dihasilkan apabila ada orang yang mengamalkan kewajiban anak terhadap Tuhan dengan sepenuh hati dalam kesedaran sebetulnya. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Tuhan berkata bahawa Dia akan melaksanakan semua ini dengan segera. Tuhan membenarkan kita menghasilkan buah apabila kita menyatakan kemuliaan-Nya. Apabila kita menginjil dengan keikhlasan dan sepenuh hati kita, Tuhan menyempurnakan kerja penginjilan terakhir ini secara mendadak. Marilah kita memulakan kerja penginjilan mengamalkan kewajiban anak dengan sepenuh hati. Saya tamatkan khutbah dengan berharap anda menerima rahmat Tuhan melalui firman pada hari ini. Terima kasih banyak.